Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada video kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang dua hadis berkaitan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, jom kita dengar dan lihat dua hadis berkaitan menuntut ilmu. Hadis pertama daripada Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, bererti dia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu, manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun untuk orang alim, sehingga ikan yang ada di laut turut sama mendoakannya. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim berbanding orang abid, iaitu ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan ulama itu pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, wang emas dan dirham, iaitu wang perak, tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Maka sesiapa yang mengambil ilmu, bererti dia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu ibarat menjalani sebuah jalan yang menyampaikan dia ke syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan perjalanan, di mana jika diteruskan perjalanannya maka dia sudah pasti akan sampai ke syurga. Jadi, orang yang berilmu itu ialah orang yang melalui jalan yang menghubungkan dia ke syurga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh sebab itu, mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda, kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Oleh itu, ramai orang yang tercicir di pertengahan jalan dan tidak sampai ke penghujung jalan kerana tidak sabar dalam menghadapi halangan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Namun, bagi mereka yang tabah, sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Hadis kedua daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China, kerana menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dalam riwayat yang lain juga daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang bukan ahlinya sama seperti meletakkan rantai permata, mutiara dan emas di leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Bahkan kalau perlu, orang Islam disuruh berangkat ke luar negeri untuk mencari ilmu walaupun ke negeri orang kafir seperti negeri China. Inilah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat di mana sahaja, maka ia mesti dipelajari. Namun Islam juga mengingatkan kita bahawa setiap ilmu itu hendaklah diletakkan kepada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu kepada orang yang buruk peribadinya, kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Alhamdulillah, itu dia tadi dua hadis berkaitan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama, dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Okey, itu saja daripada saya, Abu Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.